deraka kepada Allah dan Rasul. Sekali lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menderakakan dua ibu bapanya, maka sanya telah menderakakan Allah dan Rasulnya. Maknanya orang yang menderakakan dua ibu bapa itu ialah orang yang deraka kepada Allah dan Rasul. Jadi deraka kepada dua ibu bapa itu ialah deraka kepada Allah dan Rasul. Kenapa begitu? Sebabnya Allah dan Rasul suruh melarang daripada menderakakan dua ibu bapa. Dengan sebab Allah larangkan kita menderakakan ibu bapa, dengan sebab Rasul melarangkan kita menderakakan dua ibu bapa. Pada maknanya, kalau berlaku derakakan dua ibu bapa itu, pada maknanya deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul. Sebab itulah berdosa. Sebab Allah Ta'ala larang kita daripada kita anak ni daripada menderakakan dua ibu bapa. Rasulullah pun begitu juga melarangkan kita daripada menderakakan ibu bapa. Sekiranya siapa-siapa menderakakan dua ibu bapa tu, pada maknanya dia deraka kepada Allah. Dan bagi orang yang menderakakan bagi dua ibu bapanya itu apabila ditanamkan dia. Ini siksaan denaan orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Dan bagi orang yang menderakakan bagi dua ibu bapanya itu apabila ditanamkan dia kan orang yang deraka kepada dua ibu bapa, ditanamkan dia di dalam kubur, nanti mempicikkan dia oleh kubur, mana menghimpitkan dia akan badan dia oleh kubur. Jadi dua tepi kubur itu akan menghimpit dia. Jadi katanya mempicik, mana menghimpit akan dia, akan orang yang menderaka tu oleh kuburnya. Himpit tu hingga bersalahan oleh segala tulang rusuknya. Bersalahan tu maknanya jadi begini, masuk ke celah-celah tulang rusuk di depan tu, dia asalnya jauh, kemudian apabila dihimpit tu rapat sehingga jadi bersalahan, jadi berselisih, berselisih oleh segala tulang rusuknya. Jadi kuat himpitan tu, dan sehingga tulang rusuk dia tu jadi berselisih, masuk di celah-celah, macam kita buat jarinya begini. Dia orang yang mayat di dalam kubur, kalau orang tanya himpit tu sebelah mana menghimpit, dia mayat di dalam kuburnya, dia keadaan duduk dianya ialah mengiring menghadap kiblat. Ditanamkan mayat dengan bentuk begitu. Maknanya dihimpit tu maknanya tanah kubur sebelah atas dan tanah kubur sebelah bawah. Rupanya begitulah sebab untuk nak tekan tulang rusuk dia sehingga jadi berselisih begini, maknanya tanah kubur sebelah atas pada dia, sebelah bawah pada dia, himpit dia. Sebab dia bukan melentangkan mayat. Kalau dia melentangkan mayat, maknanya tanah kubur yang sebelah kanan, sebelah kiri menghimpit.
Tapi bukan dia begitu. Sebab mayat dalam kuburnya keadaan mengiring. Maka menghimpit tu maknanya sebelah tanah sebelah atas dia, tanah sebelah bawah dia tu menghimpit. Rupanya begitu. Tu mana mempicikkan dia oleh kubur. Maknanya tanah sebelah atas dan tanah sebelah bawah. Sebelah bawah dan sebelah atas tu menghimpitkan dia. Sehingga jadi berselisih oleh tulang-tulang rusuknya. Dan yang terlebih bersangatan manusia pada pihak azab pada hari kiamat di dalam neraka Jahannam. Dan yang terlebih bersangatan manusia pada pihak azab. Maksudnya manusia yang kena azab berat. Azab yang lebih berat daripada yang lain. Maknanya begitu. Dan yang terlebih bersangatan, mana terlebih berat. Manusia pada pihak azab nisbah kepada kena azab. Jadi manusia yang azab, yang kena azab paling beratnya siapa? Pada hari kiamat di dalam neraka Jahannam. Jadi manusia yang kena azab dengan secara berat-beratnya, yang bersangatan berat azab dianya, pada hari kiamat di dalam dalam neraka Jahannam itu 3 orang, 3 bagai manusia. 3 orang maknanya 3 bagai manusia. Maknanya 3 bagai manusia ini apabila dia masuk ke dalam neraka Jahannam hari kiamat esok, maka akan diazabkan dia seberat-berat azab. Seberat-berat azab diazab kepada dia, kepada 3 bagai manusia ini. Mana dia? Satunya mereka yang menderakakan 2 ibu bapa, dan yang berzina, dan yang mengutui dengan Allah, syirik. Mana mengutui dengan Allah, mana orang kafir. Bersyirik dengan Allah maknanya apa dia? Maksudnya kufur dengan Allah. Jadi maknanya 3 bagai manusia apabila diazab ke dalam neraka, azab yang sangat berat. Satunya orang yang menderaka kepada 2 ibu bapa, yang keduanya orang yang berzina, dan yang keduanya orang kafir. Maksud yang menyengutui dengan Allah mana orang kafir. Maklum kita tak payah urai banyak. Dan kata setengah ulama bahawasa bagi 2 ibu bapa atas anak itu 10 hukuk. Dan kata setengah ulama bahawasa bagi 2 ibu bapa atas anak itu 10 hukuk. 10 kewajipan. 10 perkara yang jadi hak di atas anak kena tunai kepada 2 ibu bapa. Jadi maknanya 10 perkara ni anak mesti tunai kepada ibu bapa. Dengan sebab 10 perkara ni adalah hak bagi ibu bapa yang mesti, yang wajib di atas si anak tunai kepada 2 ibu bapa. Dia masalahnya dia ada kedua. Hak bagi 2 ibu bapa atas anak. Ada juga hak bagi anak atas 2 ibu bapa. Di sini masalah kewajipan di atas anak terhadap 2 ibu bapa mesti ditunaikan kepada 2 ibu bapa. Maknanya kalau tak buat 10 perkara ni, maknanya sekiranya kalau ada tercacat daripada 10 perkara ini, maknanya si anak itu tak tunaikan hak dia kepada 2 ibu bapa. Nah, 10 perkara yang jadi hak kena tunai kepada 2 ibu bapa. Mana dia 10 perkara? Pertama bahawasanya apabila berhajat salah suatu daripada keduanya kepada makanan, diberi makanan. Ini satu hak. Satu perkara yang kena tunai kepada 2 ibu bapanya apabila berhajat salah satu mana-mana seorang daripada keduanya 2 ibu bapa, atau kedua tu maknanya adalah daripada ibu bapa, ibu saja ke, bapa saja ke, artinya kedua-dua.
apabila kedua-dua tu berhajat kepada makanan, dengan sebab dia orang fakir ke dia orang miskin, tidak ada makanan sekarang, dia perlu kepada makanan, maka diberi makanan. Mesti wajib di atas anak beri makanan kepada ibu bapa sekiranya ibu bapa itu tidak ada makanan. Inilah katanya wajib di atas anak bernafkah kepada dua ibu bapa. Pasal masalah wajib nafkah kepada dua ibu bapa tu ada syarat dia lah. Syaratnya anak itu orang kaya, mana lebih daripada belanjaan untuk diri. Kalau anak tu pun papa juga tidak ada lebih belanjaan untuk diri, maka tak wajib dia menafkah kepada dua ibu bapa. Syarat bagi anak nak wajib di atas dia anak tu anak orang yang kaya. Maksud kaya tu ada lebih daripada belanjaan untuk diri, untuk anak, untuk isteri. Jadi sebabnya kalau seorang itu ada anak, ada isteri, dia kena mesti dia mendulukan nafkah kepada anak isteri dulu. Dan nafkah untuk diri dia sendiri dan daripada anak isteri dia, sekiranya kalau ada lebih lagi, maka wajiblah dia tu menafkah kepada dua ibu bapa. Itu sebelah balik anak. Lepas tu anak yang tadi tu katanya wajib nafkah di atas anak, tak kira anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki pun sama, anak perempuan pun sama. Sekiranya kalau kaya, maksud kaya tu lebih pada belanjaan untuk diri, maka wajib nafkah kepada dua ibu bapa. Dan syarat nak wajib pulanya sebelah balik ibu bapa itu papa. Kalau ibu bapa dah ada makanan, dah ada, tak perlu kepada nafkah, maka tak wajib. Itu sunatlah kalau nak bagi nak apa kepada ibu bapa tu atas jalan sunat adalah. Tapi tak wajib nafkah sekiranya ibu bapa tu dah kaya. Mana ada nak makan, ada nak minum. Jadi pakaian dia boleh beli sendiri, makanan dia boleh cari sendiri sebab dia ada harta. Dia boleh cari makanan sendiri, boleh beli makanan, minuman dan segala perluan dia tu, dia boleh cari sendiri sebab dia orang ada duit. Maka atas anak tak wajib menafkah. Itu syarat. Jadi maknanya syarat papa sebelah balik ibu bapa, kaya sebelah balik anak. Begitu. Pendek-pendeknya ialah syarat nak wajib nafkah. Pendeknya kaya sebelah balik anak, papa sebelah balik ibu bapa. Tapi masalah ibu bapa tu melekapi nenek juga. Sekiranya kalau gini, contohnya nenek papa. Kita katanya ada nenek, ada ibu bapa, ada cucu. Maka kita katanya kalau anak tak kuasa nak nafkah kepada bapa. Anak tak kuasa nak nafkah kepada bapaknya. Dengan sebab bapa orang miskin. Anak pun miskin. Anak pun miskin. Tak boleh nafkah kepada bapa. Tetapi si cucu ni, bagi anak ni orang kaya. Orang kaya. Maka sekiranya kalau kita katanya fardunya, kita lah senang. Kita sebagai cucu. Ibu bapa kita papa. Nenek kita pun papa. Maka wajib di atas kita nafkah kepada ibu bapa, nafkah kepada nenek juga. Sebab nenek tu asal. Sebab dia kata wajib di atas fara'. Menafkah kepada asal. Bukan anak dengan bapa lah. Sebab dalam kitabnya dia kata wajib atas fara'. Fara' tu anak cucu. Wajib atas fara' ialah anak cucu menafkah kepada asal. Asal tu mana ibu bapa, nenek lelaki, nenek perempuan, dua-dua pihak. Nenek sebelah balik ayah, nenek sebelah balik bapa. Nenek sebelah balik ayah, nenek sebelah balik ibu. Begitu. Itu sekiranya kalau si cucu tu orang kaya, maka
bapak dia papa, nenek dia papa, maka wajib nafkah kepada kedua-dua. Tetapi kalau begini, si cucu ni kaya ada lebih daripada nafkah untuk anak dan isteri dan untuk diri. Tapi bukan kaya sangat. Dia nafkah kepada ayah, dah habis. Dia kuasa mampu pada nafkah kepada ayah. Nak nafkah pada nenek tak cukup. Maka mendulukan bapa. Nafkah kepada bapa sekiranya kalau ada lebih lagi, nafkah kepada nenek. Kalau ada lebih lagi. Kalau tak lebih, maknanya kalau lebih untuk anak isteri, nafkah kepada ibu bapa. Kalau lebih lagi, nafkah kepada nenek. Maknanya kalau tak lebih, cukup. Apabila nafkah pada ibu bapa, dah habis. Maka tak wajib nafkah kepada nenek. Begitulah. Maka begitu. Sekiranya kalau seorang tu bapa, ibu bapa dah tidak ada tapi ada nenek. Jadi maknanya ibu bapa tidak ada, hanya ada nenek. Kemudian sebelah balik cucu ni kaya, sebelah balik nenek tu papa, maka cucu wajib nafkah kepada nenek. Begitulah. Jadi yang kita nak cakap dengan secara umumnya, wajib di atas furu' menafkah kepada asal. Cakap gitu. Itu lebih luas daripada katanya wajib atas anak menafkah kepada ibu bapa. Sebab naknya, sebab kita nak tukar tu sebabnya wajib di atas furu' tu anak dan cucu. Nak menafkah kepada asal ialah ibu bapa dan nenek. Nenek kedua-dua pihak. Nenek pihak bapa, nenek pihak ibu. Laki dan perempuan. Begitu. Jadi syarat dianya kaya sebelah balik furu', papa sebelah balik asal. Itu syarat nak jadi wajib nafkah. Jadi maknanya hak yang pertama yang wajib datang anaknya ialah menafkahlah kepada dua ibu bapa. Sekiranya kalau berhajat kepada nafkah dengan sebab kepapaan. Satu. Keduanya, apabila berhajat ia kepada pakaian, diberi pakaikan dia. Ini pun kalau tilik pada bab nafkah, beri pakaian ni masuk dalam bab nafkah. Sebab dalam bab nafkah tu bukan sekadar bagi makan saja. Kalau berhajat pada pakaian, mesti bagi pakaian pada dia. Itu pun, ini beri pakaian ni pun masuk dalam bagai nafkah. Sama lah nafkah pada isteri. Keduanya, apabila berhajat ia ibu bapa kepada pakaian. Kita katanya ibu bapa tu orang susah, orang fakir. Kemudian pakaian yang ada tu dah rusak. Sekarang nak kepada pakaian yang baru. Sebab yang dah ada tu dah rusak, tak layak nak pakai. Maka anak kena carilah pakaian yang baru bagi pada dia. Kena belilah, kena bagilah pakaian kepada dia. Sebab ini pun masuk dalam bagai nafkah juga. Sebagai maklumat lagi. Masalah nafkah kepada dua ibu bapa dan masalah nafkah kepada isteri. Dia ada tempat tak sama. Ada tempat tak sama. Dia kalau nafkah kepada isteri, wajib sekiranya kalau tak bayar jadi hutang. Itu kalau nafkah kepada isteri. Kalau katanya dia nafkah mengikut harian-harian, sehari satu nafkah, kalau makanan. Kalau pakaian tu ikut musim-musim. Maka sekiranya kalau tak bagi, maka jadi hutang di atas suami. Bila masa pun kena bagi. Jadi macam semayang lah. Semayang kalau tinggal tak tunai dalam waktu, mesti kena qadha. Selama mana tak qadha, tak lepas. Begitu. Nafkah isteri macam itulah. Mana selama mana tak tunai, tak lepas. Jadi hutang. Tetapi nafkah ibu bapa,
Nafkah kalau ibu bapa dia wajiblah, tetapi tak jadi hutang. Dengan maknanya kalau terlepas, lepaslah. Kalau terlepas, contohnya hari ni dia tak bagi nafkah kepada ibu bapa, berdosa lah dia tak bagi. Sekiranya kalau cukup syarat lah, berdosa. Tapi jadi berhutang ke tidak? Tak. Lepas-lepaslah. Cuma kena taubat lah. Begitulah. Kalau lepas-lepas tak wajib ganti. Mana kalau hari ni, contohnya kemarin dia tak bagi nafkah kepada ibu bapa. Hari ni kena ganti tak? Yang kemarin tak payah ganti. Tapi kalau isteri, kena ganti. Jadi hutang. Begitu. Lepas tu satu perkara lagi, kita masalah kata wajib nafkah ni, sekiranya kalau masalah nafkah makanan. Kata wajib nafkah makanan tu sekiranya kalau duduk asing-asing. Kalau duduk berasing-asing, ibu bapa duduk tidak duduk bersama dengan anak. Sekiranya kalau ni masalah makanan lah, makanan dan minuman. Sekiranya kalau ibu bapa duduk bersama, duduk sebuah rumah dengan anak, maka anak masak, anak beli makanan, masak kat dapur, makan bersama dengan ibu bapa. Jadi mana anak dah beri jamuan kepada ibu bapa, maka tak wajib bagi nafkah nisbah makanan. Pakaian tu mesti kena bagilah kalau dia perlu. Sama juga kalau isteri tu. Kalau isteri duduk bersama dengan suami seperti adat kita sekarangnya, begitulah. Sekiranya kalau suami duduk bersama dengan isteri, maka segala belanjaan dapur tu isteri, suami belanja semuanya. Maka makan bersama suami isteri, maka tak payah bagilah nafkah makanan. Pakaian kena bagilah. Ibu bapa tu katanya wajib kena bagi makanan kepada dia sekiranya kalau anak tak jamu. Kalau katanya anak masak-masak, ayah datang makan. Jemput ayah makan sebab duduk rumah sekali. Biasanya adat kita begitulah. Apabila ayah ibu bapa dah berumur, duduk bersama dengan anak. Maka siapa masak, makan bersama dengan anak. Siapa masak, makan bersama dengan anak. Maknanya anak menjamukan makanan, beri jamuan kepada ibu bapa. Maka itu tak payah nafkah makanan. Begitu. Begitulah. Lebih kurangnya begitu. Apa dia? Raikas-raikasnya begitulah. Tapi nak tahu lebih lanjut, tengoklah kitab fiqh lagi lah. Ketiga, apabila berhajat ia kepada khidmat, dikhidmatkan dia. Apabila berhajat ia, ya ibu bapa, kepada berkhidmat. Ibu bapa nak bagi anak tu khidmat kepada kedua. Wajib dikhidmatkan dia. Contohnya, dia lengah ke masalah, nak kepada anak urut-urut, masalah, mesti berkhidmat. Kalau ibu bapa tak kuasa nak basuh baju masalah, ibu bapa dah tua, tak larat, tak kuasa, tak larat nak basuh baju sendiri. Maka anak tu kena tunailah. Anak tu kena basuhlah pakaian bagi ibu bapa. Begitulah bagai-bagai khidmat. Contohnya kalau kita katanya kalau makan kalau ayah ibu bapa duduk bersama dengan anak, maka sekiranya kalau makan tu ada setengah tu makan bersama, masa sama, ada setengah tu dia masak-masak letak kat dapur, ibu bapa datang makan sebab dia nak pergi kerja. Sekiranya kalau ibu bapa tu tak kuasa nak cebok makanan sendiri, tak kuasa nak suap makanan sendiri, kena anak mensuapkan makanan, maka wajibkan anak itu berkhidmat. Masuk dalam bagai khidmat tu macam-macam khidmat lah. Baju pakaian dia yang kotor, dia tak kuasa, tak larat nak basuh sendiri, maka anak berkhidmat. Makanan dia tak kuasa nak ambil sendiri, tak kuasa nak suap sendiri sebab dia dah sakit berat ni, maka anak mesti kena suap. Itu bagai khidmat. Katalah mana-mana lagi. Contohnya ibu bapa nak solat, dia tak kuasa nak bergerak, nak ambil wuduk sendiri, tak kuasa nak tayamum ke nak wuduk, tak kuasa, maka berhajat kepada ada anak berkhidmat pada memwudukkan dia, mesti tunai. Kalau tak ada masa nak tunai, mesti gaji orang. Mesti gaji orang. Kena ada lah.
Tapi tak mesti masalah mengkhidmat di sini tak wajib anak tu mengkhidmat sendiri. Tak wajib anak mengkhidmat dengan sendiri anak. Boleh nak minta tolong siapa, boleh nak gaji siapa. Maknanya maksud kata dikhidmatkan dia, maknanya ditunaikan khidmatan. Ditunaikan perkhidmatan itu dengan secara sendiri atau pengganti. Maksudnya begitu. Apabila dua ibu bapa atau mana-mana seorang berhajat kepada khidmat, maka wajib dikhidmat kepada dia. Khidmat tu makna tunaikan perkhidmatan. Tunai perkhidmatan dengan sendiri atau dengan yang mengganti. Yang mengganti itu percuma ke, upah ke, gaji ke, ikutlah. Asalkan tertunai perkhidmatan. Contohnya, ibu bapa tu sakit berhajat kepada orang mengkhidmatkan dia, bawa pergi jumpa doktor masalah untuk nak cek penyakit, untuk nak ambil ubat. Anak sibuk ada kerja masalah, mesti cari orang ganti. Orang nak ganti tu percuma ke, artinya kena gaji ke, kena upah ke, itu tengoklah. Kalau sampai tahap kena upah lah. Malaikat anak tak kuasa nak umpah, maka masalah tak kuasa, maka tak mengapa. Begitulah. Itu masalah katanya dikhidmatkan dia, mana ditunaikan perkhidmatan. Dikhidmatkan dia maknanya ditunaikan perkhidmatan. Dengan anak sendiri ke, khidmat tu anak sendiri ke, dengan orang yang mengganti. Ganti itu ganti dengan secara percuma, atau dengan secara upah gaji. Begitulah. Dan keempat, apabila serunya ibu bapa diperkenankan dia dan hadir ia kepadanya. Apabila seru, kita panggil apa dia? Apabila ibu bapa panggil kita lah. Kita dalam rumah sama dengan dia ke, artinya kita duduk kat luar ke masalah, apabila ibu bapa panggil kita, mesti kita datang kepada dia. Mesti kita perkenankan dia dan kita hadir kepada dia. Kalau ibu bapa telefon, ada nak jumpa dengan kau ni. Walaupun dia tak ada uzur apa kan, tapi dia ada hajat nak jumpa dengan kita, mesti kita tunai. Itu maknanya diseru, dipanggil, tak nanti jauh, tak nanti dekat, sama. Kalau jauh, lebih-lebih sekali lagi sekarangnya, kita duduk kat bandar, ibu bapa duduk kat kampung masalah. Lepas tu dia telefon pada kita, ada nak jumpa dengan kita, nak cakap dengan kita, nak mesyuarat dengan kita. Mesti kita kena balik. Kena tunai. Tu mana katanya apabila diseru, seru tu umumlah. Apabila dia panggil kita, adalah dia nak cakap kan, nak minta tolong, nak apa tu, mesti kita datang pergi ke tempat dia. Begitulah. Itu maksudnya apabila diserunya, apabila serunya, panggil oleh dua ibu bapa, diperkenankan dia. Wajib di atas anak memperkenankan dia dan hadir kepadanya, kepada ibu bapa. Gitu. Dan kelima, apabila menyuruh ia akan dia dengan satu suruhan taat. Dengan satu suruhan taat ia. Ini wajib taat ia anak akan dia. Selama tiada disuruh dengan maksiat dan mengupat. Mengupat tu maksiat lah. Jadi maknanya yang kelima ni, apabila ibu bapa suruh kita buatkan apa-apa. Suruh kita, padahal dia nak buat sendiri pun boleh. Kita katanya, apakah lagi dia tak boleh layan diri. Kalau kita katanya ibu bapa kita ni masih sihat lagi, masih sempurna lagi,
Tapi dia adalah dia suruh kita kalau nak minum teh ke masalah, dia suruh kita baca teh bagi ke dia. Kalau dia nak makan apa-apa, dia suruh kita keluar beli kat pasar masalah. Apabila ada suruh kepada kita, mesti kita tengok. Dia katanya apabila suruh ia dua ibu bapa, akan dia akan anak dengan satu suruhan, dan dengan satu suruhan, dengan mana-mana suruhan, suruh ambil nasi ke masalah, suruh beli barang ke masalah, walaupun dia sendiri itu kuasa nak buat sendiri sekalipun. Tapi kalau dia suruh dengan mana suruhan, taat, yakni wajib ia anak taatkan dia, wajib ia anak tu taatkan dia kan ibu bapa. Mesti taat. Jangan kata ayah boleh buat sendiri ya. Jangan kata begitu. Nah, kalau dia suruh walaupun dia katanya dia tak nak buat sendiri kan. Nak keluar beli barang kat pasar ke, dia rasa segan nak pergi, nak suruh anak dia pergi, mesti taat. Nah. Selama tiada disuruh dengan maksiat dan mengupat. Malaikat ibu bapa itu suruh kita buat maksiat, maka tak boleh tunailah. Ini wajib deraka ni. Ini wajib deraka. Ayah dia katanya, kau pergi ambil mutu orang tu depan rumah. Depan rumah dia mutu dia tak guna, ambil balik ke rumah kita guna, jadi rapas. Maka tak boleh tunai itu wajib deraka. Kalau dia ibu bapa suruh kita buat maksiat, wajib kita deraka, maknanya jangan tunailah. Sebab kaedahnya apa? Apa dia kaedah? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan bagi makhluk pada menderakakan Khalik ialah Allah. Nak taat pada ibu bapa, nak taat kepada siapa sekiranya kalau benda itu jadi maksiat kepada Allah, haram kita tunai. Walaupun ibu bapa sendiri sekalipun, biar dia marah. Misalnya ibu bapa tu suruh anak pergi curi ke masalah, dia kata kau tak curi, kau anak deraka. Biar deraka lah. Kata kau tak, aku suruh kau tak tunai. Dia suruh kita bercuri. Dia suruh anak dia bercuri. Anak tak tunai. Biar dia katalah kau anak deraka, kau tak ingat jasa aku. Biar dia katalah. Kalau anak tu bercuri, salah dengan Allah. Begitulah. Jadi selama mana kalau suruh dengan perkara yang tak jadi maksiat, maka mesti ditunaikan. Walaupun dia kuasa nak buat sendiri, walaupun benda tu tak jadi sunat, tak jadi harus, seperti suruh beli makanan ke, seperti suruh baca teh ke masalah, mesti ditunai. Walaupun dia kuasa nak buat sendiri sekalipun. Dan keenam, bahawa bertutur ia sertanya dengan lembut dan tiada bertutur ia sertanya dengan kalam yang kasar. Keenam bahawasa bertutur, bercakap. Ia anak serta ibu bapa dengan lembut, dengan cakapan lemah lembut. Dengan cakapan lemah lembut. Dengan cakap lembut, dengan cakapan lemah lembut, dan tiada bertutur jangan bertutur ia anak serta ibu bapa sama ibu bapa tu dengan kalam, dengan cakapan yang kasar lawan lemah lembut. Jangan. Walaupun suara tu lembut tapi isi kandungan tu berat, tak boleh juga. Cakapan tu suara bunyi elok lah. Lemah lembutnya suaranya. Tapi makna perkataan itu berat. Maka itu pun tak boleh juga. Macam kata, ayah bagus,
ayah tak kerja, ayah malas. Kata begitu ke ayah dia. Walaupun bunyinya lembut kan. Tapi makna dia tu berat tu. Kata menghina ke ayah, itu jangan juga. Jadi mana kasar tu, kasar nisbah suara dan aturan. Dia dua-dua. Kasar di sini, kasar nisbah suara dan susunan cakapan. Satu. Dan kasar nisbah makna perkataan. Dua-dua. Contohnya, kalau ibu bapa suruh kau pergi beli barang kat pasar, boleh. Dia cakap dengan kejut dengan. Maka itu tak boleh juga walaupun sanggup nak buat kan. Tapi cara dia sanggup tu apa dia? Macam nak marah kepada ayah. Itu tak boleh juga. Jadi kasar tu dua. Nisbah suara, cakapan dan susunan perkataan cakapan. Susunan kalimah dia. Dan kasar pada makna cakapan. Jangan bagi ada. Jadi lemah lembut nisbah suara dan susunan dan lemah lembut pada makna perkataan. Dua perkara. Habis. Dan ketujuh, bahawasa tiada menyuruh ia akan dia dengan namanya. Dan ketujuh, bahawasa bahawa tiada menyuruh ia anak akan dia akan ibu bapa dengan namanya, nama ibu bapa. Kena panggil ayah, kena panggil ibu, panggil mak. Jangan panggil nama dia. Ketika kita panggil dia, panggil ayah lah. Contoh dia, ayah tu nama Muhammad. Muhammad, saya nak duit. Saya nak kahwin. Katalah, jangan panggil nama. Itu, tapi ini masuk dalam adab. Masuk dalam adab. Adab anak dengan ayahnya, ibu bapa jangan panggil nama. Suatu panggil mak ke, panggil ibu ke, panggil ayah ke, panggil apa. Panggillah. Tapi jangan sebut nama. Jangan, mana ketika panggil tu, jangan panggil nama. Ketika kita panggil dia saja. Jangan panggil nama. Tetapi kalau kita cerita, tak mengapa. Kalau kita cerita ke orang, contohnya ayah dia nama Muhammad, katanya Muhammad itu buat begitu, ada buat begini. Kalau orang tanya, contohnya kita ayah kita nama Muhammad. Ada orang datang ke rumah masalah. Dia tanya kita, Muhammad ada kat rumah? Muhammad tu ayah kita lah. Muhammad tu ada kat rumah. Kita boleh nak jawab, Muhammad tidak ada kat rumah sekarang. Dia keluar sekarang. Boleh nak jawab gitu sebab itu bukan kita panggil. Faham kita? Itu bukan kita panggil. Itu bukan kita panggil dia. Ni yang tak boleh tu seru saja. Yang kita panggil tu jangan panggil nama, panggil bapa, panggil apa. Kalau bahasa Abi ke masalah, katalah panggillah mana-mana nama. Tapi biasanya orang kita tak panggil nama. Tapi kalau ceritanya, kalau bercakap tu dengan tak menyeru tu boleh. Macam tadi, ayah kita nama Muhammad, ada orang datang kat rumah tanya, Muhammad ada kat rumah sekarang? Dia tak tahu kata kita anak Muhammad. Dia tanya, kalau dia tahu kata kita anak Muhammad, dia tanyalah, bapa kau ada kat rumah sekarang? Tapi dia tak tahu, dia tanya kita lah, Muhammad ada kat rumah ke sekarang? Saya ada hajat nak jumpa dia. Kita pun jawab, Muhammad tidak ada kat rumah. Ayah kita lah. Kalau kita tak jawab, bapa saya tidak ada kat rumah, pun boleh juga. Itu ketika cerita. Ketika cerita, tak mengapa. Sebab tu kalau kita tengok kepada hadis-hadis tu banyak. Contohnya Abdullah ibnu Umar, apabila dia cerita pasal ayah dia ni, Sayyidina Umar, dia sebut nama. Tapi sebut nama ketika nak cerita apa yang dibuat oleh bapaknya, boleh nak sebut nama. Begitu.
Itu banyak yang berlaku dalam hadis-hadis tu banyak. Anak sebut nama bapa. Ketika nak cerita kata ayah dia kata begitu, ayah dia buat begini. Sebut nama. Itu tak mengapa. Hmm. Kedelapan, bahawa berjalan ia di belakangnya. Jangan melitas, jangan berjalan di depan. Adab kita anaknya apabila kita nak pergi ke mana-mana, biarlah ayah tu berjalan di depan, kita anak berjalan di belakang. Sama murid dengan guru pun sama. Begitu. Itu mana kedelapan, setengah daripada perkara yang mesti menunai oleh anak kepada bapaknya ialah jangan berjalan di depan ibu bapa. Biarlah dia bawa jalan, kita ikut dia. Dia pergi dulu, kita jalan ikut belakang dia. Kita habiskan. Dan kesembilan, bahawa redha ia baginya akan barang yang redha bagi dirinya. Dan benci baginya akan barang yang ia benci bagi dirinya. Kesembilannya, bahawa redha ia anak baginya bagi ibu bapa akan barang yang redha bagi dirinya. Dan benci itu lawan bagi redha. Dan benci baginya bagi ibu bapa akan barang yang benci bagi dirinya. Jadi maksudnya apa benda, apa perkara kalau kita suka ada di kita. Mesti kita kena suka juga ada kat ibu bapa kita. Apa benda yang kita tak suka ada berlaku kat kita, ada kat kita, mesti juga kita tak suka benda ini ada kat bapa kita, kat ibu bapa kita dan berlaku kat ibu bapa kita. Contohnya, kalau orang mencacikan kita, memang kita tak suka kan. Kalau orang mencacikan ibu bapa kita, mesti kita tak suka juga. Jangan buat. Itu caci ibu bapa bukan saya. Jangan buat begitulah. Apa lagi? Kalau kita katanya suka untuk diri kita begini, contohnya sekarang. Masa sekarang semua orang tu ada telefon semua. Kita katanya kita kemudahan untuk diri kitanya mesti ada telefon. Maka sekiranya kalau ayah kita perlu, mesti juga kena bagi. Sebab maksudlah kata apa benda yang kita suka untuk diri kita, nisbah pada ibu bapa pun mesti kita suka juga. Dapat benda itu. Tengoklah apa-apanya. Sekiranya kita katanya mana-mana benda, jadi maknanya apa yang kita tak setuju, maka berlaku pada diri kita, maka tak setuju juga berlaku pada ibu bapa. Mana benda-benda yang tak baik lah. Sekarang benda-benda yang tak disukai, sekiranya kalau tak suka berlaku pada kita, berlaku kat ibu bapa pun kita tak suka juga. Benda ini kita serenok, kita suka berlaku pada kita, ada bersama kita, maka mesti juga suka berlaku, suka ada pada ibu bapa. Begitu. Dan ke-10, bahawa mendoa ia akan Allah baginya dengan mengampuni tiap-tiap mendoa ia bagi dirinya. Ini ke-10. Yang ke-10-nya maksudnya jangan lupa berdoa kepada ibu bapa. Maksudnya begitu. Kongsikanlah ibu bapa itu dalam doa kita. Jangan lupa apabila kita berdoa, jangan lupa doa ibu bapa. Dan ke-10 bahawa mendoa ia anak, doa meminta, doa mana memohon, mendoa ia, memohon ia akan Allah Ta'ala baginya, bagi ibu bapa dengan ampuni. Yang paling besarnya ibu bapa nak kepada kita berdoa untuk ampun dosa. Sekurang-kurangnya nak minta apa untuk ibu bapa, paling kurang minta ampun dosa. Kalau ada masa lain, kalau ada masa lagi, mintalah banyak perkara lagi kan.
minta dapat nikmat, minta lepas pada azab, minta serenak dalam kubur, macam-macam lah. Minta Tuhan beri rahmat, minta Tuhan masukkan ibu bapa dalam syurga. Macam-macam lah perkara yang baik yang boleh kita minta itu untuk ibu bapa. Tapi sekurang-kurangnya minta ampun. Sekurang-kurangnya bagi ada minta ampun dosa ibu bapa. Sekurang-kurangnya. Lepas tu kalau nak minta lebih pada tu, lagi elok lah. Sekurang-kurangnya apa dia? Minta ampun dosa. Itu maknanya bahawa mendoa memohon ia yang akan Allah baginya bagi ibu bapa dengan ampuni, dengan ampunkan dosa lah. Kita minta Allah maghfirli wali walidayya. Itu sebab tu banyak kalau kita tengok dalam Al-Quran tu banyak. Allah maghfirli wali walidayya tu ada banyak. Allah maghfirli wali walidayya. Cukup dah tu. Kongsikan ibu bapa dalam permintaan minta ampun. Ya Allah ampunkanlah bagi aku dan bagi dua ibu bapa. Sekurang-kurang bagi ada benda ni. Mendoa tiap mendoa. Tiap-tiap mendoa ia anak bagi dirinya. Mana setiap kali kita doa untuk diri kita. Itu mana tiap-tiap mendoa ia bagi dirinya. Mana setiap kali kita berdoa untuk diri kita, jangan lupa berdoa kepada ibu bapa juga. Maksudnya begitu. Sebab tu jangan lupa tu kita Allah maghfirli, jangan lupa. Sambung sikit. Dan bagi ibu bapa kami. Sikit tamu. Tiap-tiap mendoa ia bagi mana setiap kali dia berdoa, jangan lupa berdoa kepada dua ibu bapa. Lebih-lebih lagi minta ampunan dosa. Begitu. Benda ringan saja. Benda ringan saja, tambah sikit Allah maghfir li wali walidayya. Sikit saja. Tapi besar faedahnya. Besar faedahnya. Setengah katanya, sekiranya kalau pada masa hidup dua ibu bapa tu dia deraka pada dua ibu bapa, tetapi selepas pada dua ibu bapa tu dah meninggal, anak yang deraka tadi sentiasa mendoa keampunan, kebajikan bagi ibu bapa, maka lepas daripada kesalahan deraka. Tapi kena taubatlah. Dia taubat dan dia berdoa dengan keampunan dosa dan lain-lain lagi lepas daripada panggilan kata anak yang deraka. Itu besar faedahnya. Kita minta ampun kepada dua ibu bapa. Sekurang-kurangnya jangan lupa. Itu apa dia? Minta ampun dosa. Itulah. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Apa dia? Dan diriwayat daripada setengah sahabat radhiyallahu anhu. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah